Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Yang saya kasihi Al-Fadil Tuan Pengerusi Majlis, yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat sihat. Dan kita bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala masih lagi menghidupkan kita pada pagi ini. Sebagaimana yang kita berdoa pada waktu kita bangun. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala syukur kita kerana Allah Taala telah menghidupkan kita selepas daripada kita mati. Sebenarnya kita tidur tu ialah kita mati sementara. Manakala kita mati pula, mati buat selama-lamanya. Oleh lakukan itu tidak ditulis. Rafa'al qalam thalasah. Maknanya qalam yang mencatat segala amal kita ni, dia tak tulis 3 benda. Yang pertama ialah an-naim hatta yastaiqaz. Orang yang tidur sehinggalah dia bangun. Yang kedua ialah as-sabi hatta yahtalim. Kanak-kanak sehinggalah dia itu baligh, mimpi. Yang ketiga ialah orang-orang yang mabuk pening, hatta yaqil. Ini bukan mabuk minum arak dah. Dia pitam sebagainya, itu waktu itu dia pingsan. Maka dia tidak ditulis segala amal tadi. Jadi kita pun sama. Waktu kita tidur tadi ialah Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kita itu dalam keadaan mati sementara. Dan ada orang yang memang tidur-tidur tu mati. Tak bangun-bangun dah. Banyak kan kawan-kawan kita, orang kampung kita, taman kita, banyak cita-cita kes. Jadi kita alhamdulillah pagi ni, waktu kita sunat, waktu kita bangun daripada tidur, kita ungkapkan dengan kalimah syukur. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita selepas daripada kita mati. Dan lebih daripada itu pula apa dia? Kita dapat solat subuh di berjamaah. Berjamaah di Sabah Sarawak ni bukan macam Semenanjung. Semenanjung tak apalah pukul subuh pukul 6. Kan? Sini 4:45 4:50 dah masuk. Kan? Ni orang Semenanjung ni tidur lagi ni. Tidur lagi ni. Bukan senang maknanya jadi macam tuan-tuan ni kehebatlah iman tuan-tuan ni. Ya? Jadi itu tuan-tuan merupakan orang yang terpilih. Menjadi manusia yang
terpilih kerana kita dapat menunaikan solat subuh secara berjamaah pula. Memang waktu kerja orang beriman ni sebenarnya ialah pada waktu subuh. Mula kerja kita. Bukannya pada pukul 8 atau pukul 9. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berharga ini saya ingin berkongsi sedikit berkenaan dengan apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah dicatat oleh Al-Quran yang boleh untuk jadikan pedoman dan panduan kepada kita. Yang pertama ia bicarakan berkenaan dengan golongan orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Pertama, orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala ini, yang pertama dia tu sayang Allah dan dia juga sayang Rasul. Ini golongan pertama. Kalau kita hendak kita ni Allah Ta'ala sayangkan kepada kita, maka kita ni mesti terdiri dari kalangan orang yang sayang Allah dan sayang Rasul. Maka kita akan dapat memperolehi Allah Ta'ala akan sayang kepada kita. Kita sayang kepada Allah Ta'ala, dia tak macam kita sayang kat bini kita, tak sayang kat anak kita kan, tak sayang kepada anak murid kita. Tak macam tu. Sayang kepada Allah Ta'ala ni ialah dengan kita menunaikan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu artinya kita telah sayang kepada dia. Sayang kepada Allah Ta'ala. Ni kita nak sambut maulid pula. Maulid ni kan, minggu depan 2 minggu lagi kita akan sambut maulid. Dan kita sambut maulid sebagai tanda sayang kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, dia kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu mengatakan kamu sayang kepada aku, yakni sayang kepada Allah, fattabi'uni, ikut apa yang aku bawa. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan disayangi oleh Allah Ta'ala. Dia dua sekali. Golongan puak-puak anti hadis ni, dia nak pakai Quran saja. Hadis tak nak pakai. Dah ada dalam Quran, apa lagi tak nak pakai? Sedap juga puak-puak anti hadis ni pun. Dia kata bawa dalil Quran. Ni Quran dia sebut dah ni. Ma faratna fil kitab. Ma faratna fil kitab. Apa yang tidak ada dalam Quran. Apa yang tak ada Quran semua dah ada dah. Kenapa nak pakai Nabi lagi? Tak perlu Nabi, dia kata. Kalau itu kita tanya dia, awak sembahyang subuh tadi macam mana? Dalam Quran dia tak cerita kat kita subuh berapa rakaat. Sujud, rokok, duduk hantar, duduk sujud, tahiyat. Dia tak cerita Quran, dua buka Quran tak jumpa. Yang perlu kita kena ikutnya ialah daripada apa yang Nabi buat. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayang. Dalam Quran hanyalah berbentuk satu general statement, kenyataan umum. Sebab tu Nabi ni dia menafsirkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau tanpa Nabi, kita semua meraba-raba. Kita tidak tahu apa yang kita nak buat. Nabi tunjuk pada kita. Sebab tu Allah Ta'ala utuskan Nabi ni macam manusia. Nabi tidur, Nabi makan, Nabi minum. Nabi macam kita. Kalaulah Nabi, watak Nabi itu macam malaikat,
Macam mana manusia nak berkomunikasi? Macam mana manusia nak berhubung? Nabi kata, misal katakan, Nabi tak nampak. Nabi kita kau buat kena sembahyang. Nak sembahyang macam mana? Kami tak nampak engkau sembahyang. Kan? Kami tak nampak engkau sujud. Pasal malaikat, kejadian dia berlainan. Malaikat dia tak kahwin. Sebab tu watak yang ada kepada baginda sallallahu alaihi wasallam watak manusia, cuma Nabi dia maksum. Dia terpelihara. Baginda diberikan wahyu. Dari segi kelakuan manusia macam kita. Sebab tu Allah Ta'ala ni adil. Allah Ta'ala tak bagi buat satu benda itu berdasarkan pada apa Nabi tunjuk. Apa Nabi tunjuk? Kamu tidak ada alasan besok di akhirat. Kamu nak kata kamu tak buat, kamu tak tahu. No, aku dah hantar Nabi. Aku dah hantar Rasul. Kamu kenapa kamu tak tunjuk, tak ikut dia? Kita tak ada alasan. Sebab tu Allah Ta'ala dia utuskan Nabi kepada kita. Jadi kita sayangkan kepada Allah, sayangkan kepada Rasul. Maka insya-Allah yuhibbukumullah. Kata Allah, kamu ikut apa yang kau bawa, kata Allah Ta'ala. Muhammad, kau beritahu pada pengikut kamu, fattabi'uni, ikut apa yang kau bawa, yuhibbukumullah. Nescaya kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak sayang pada Allah Ta'ala, mudah ya, ikut apa yang buat. Apa yang Allah Ta'ala buat, suruh. Sebab tu bukan payah mana pun. Tapi berapa ramai orang tak sembahyang subuh? Berapa ramai? Berapa ramai orang tak sembahyang subuh? Sedangkan apa yang Allah Ta'ala suruh kepada kita ni ringan sangat, mudah sangat. Mudah. Dan Allah Ta'ala mengaturkan agama kita ni mudah. Subuh kita tengok, kita katakan pukul 4.50 tadi. Zuhur kita pula nanti dalam pukul 12. Tak ada lah kita setiap waktu sembahyang. 4.30 subuh. 5.30 pula wajib lagi subuh kedua. 7.30 pula subuh ketiga. Setiap jam sembahyang. Kita tak buat kerja lain. Gaya nak buka komputer, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis tu sembahyang, pas sembahyang pula duduk gaya nak duduk atas meja, tak azan pula. Dah Islam Tuhan ni dia buat letak kena dah. Aturan betul-betul. Kalau awak tak buat juga siap. Awak tak buat juga, tak laku juga, siap awak. Aku suruh kamu. Nak tanda kamu cinta kepada aku. Kalau kamu tak sembahyang, kalau kamu tak taat dengan aku, kalau aku tak kamu ikut perintah aku, sikit pun aku tak heran. Lah hadis kursi sebut, kalau semua makhluk atas dunia ni tuan-tuan derhaka denganku, sikit pun kuasa aku tak hilang. Tak ada seorang pun nak sembah aku, tak ada seorang pun nak sujud dengan aku. Aku tak kisah. Nahnul aghniya wa antumul fuqara. Aku kaya, kamu semua miskin. Allah Ta'ala tak heran dengan kita. Allah Ta'ala tak berhajat dengan kita, kita yang berhajat dengan dia. Kalau semua pula makhluk atas dunia ini sujud patuh kepada dia, kuasa Allah Ta'ala sedikit pun tak bertambah. Dia tak kisah. Dia tak bergantung dengan kita. Dia tak bergantung kita. Kalau kita sayang dengan dia, kalau kita cinta dengan dia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur kepadaku, ku tambah lagi nikmat kepada kamu. Kalau kamu kufur kepadaku, siap. Dan kenakan azab kepada kamu. Ini sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita sayang pada Allah, cinta dengan Allah, Allah Ta'ala akan sayang dengan kita. Bila kita sayang Allah Ta'ala, kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu
liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ah. Atau kama qala. Siapa yang suka sangat nak bertemu Allah, Allah Ta'ala juga suka nak bertemu dengan dia. Siapa yang benci nak bertemu Allah, Allah Ta'ala juga menyampah benci nak bertemu dengan dia. Na'udzubillah. Kalau kita suka nak bertemu Allah, Allah Ta'ala juga suka nak bertemu dengan kita. Ini bukan berarti apabila kita sebut kita nak mati, ya Allah Tuhanku, kau cabutkanlah nyawa aku, tak boleh. Kita tak boleh nak cabut nyawa kita dan minta Allah Ta'ala matikan kita, bunuh diri, tak boleh, dosa. Artinya kita nak cinta, nak jumpa Allah Ta'ala, nak bertemu dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan juga dia nak bertemu dengan kita. Kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu di antara nikmat yang besar yang Tuhan berikan kepada ahli syurga, dapat melihat Allah. Atas dunia ni tak boleh. Apa saja lintasan hati kita, kita kata itu Allah, itu sebenarnya bukan Allah. Apa saja terfikir dalam akal kita, itu Allah, bukan Allah. Laisa kamitslihi syai', bukan Allah. Nikmat besok, di antara nikmat ahli syurga ialah kita dapat melihat Allah Ta'ala secara mubasyarah, secara langsung. Begitu. Nikmat yang paling besar yang Tuhan berikan kepada ahli syurga. Allah, pasal apa? Pasal awak nak bertemu dengan Allah. Sebab tu kita hari ini kita menghimpunkan amal kita. Atas dunia ni kita himpunkan amal kita. Hari ni kita bangun sembahyang. Pasal apa? Kita nak himpun amal kita. Bila kita nak dapat dividennya, bila kita nak dapat dia punya faedah, manfaatnya, kita mati besok. Bila mati besok, kita tak ada lagi apa benda kita nak belanja. Duit tak guna dah, kad kredit pun tak pakai dah. Akhirat esok. Tak ada duit, tak guna kad kredit, tak guna touch and go, cashless pun tak pakai dah. Semua dah, tak ada dah. Tak ada pakai dah. Yang bawa apa dia? Amal kita. Amal kita bawa. Bila kita nak himpun, himpunnya ialah pada waktu hidup ni. Hidup ni ialah merupakan yaumul amal. Hari untuk kita beramal. Bila kita mati besok, yaumul jaza, hari pembalasan. Kita tak nak macam orang kafir, na'udzubillah. Orang kafir, mereka memang minta supaya nak hidup balik. Nak hidup balik. Mereka nak minta supaya Rabbirji'un la'alli a'malu salihah fima taraktu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bawa baliklah kami. Kami nak balik ke Taman Beringin. Taman mana ni? Taman Bandar Seri Indah. Ya Allah, kami nak balik ke Kota Kinabalu. Ya Allah, kami nak balik ke Lahad Datu. Ya Allah, kami nak balik ke Sempurna. Pasal apa? Nak beramal balik, nak sembahyang subuh berjamaah, tak nak henti-henti dah. Tak ada dah. Tak ada dah, habis dah. Cukup dah. Mati pun sekali, hidup pun sekali. Nak balik, tak ada dah. Kita beramal ni waktu kita hidup saja. Nak mati tak ada beramal lagi. Ini yang kita nak lakukan amalnya. Untuk kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai zadul ma'ad, sebagai bekal kita untuk kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti. Ini kita bertemu. Kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Sebab tu kita sayang, kita cintakan kepada Allah, cintakan kepada Rasul, maka menjadikan kita adalah orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita kata kita nak cinta Allah saja, kita nak tak cinta Rasul. Tak boleh. Kita dua-dua tu kena. Dua-dua itu merupakan perkara yang seiring, yang menjadi orang panggil rukun iman kita dalam waktu kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita
nak lakukan. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala juga cintakan kepada orang yang melakukan adil. Melakukan adil, buat keadilan. Buat keadilan. Apa maksud adil? Adil ni ialah kita letak wada' syai' fi mahalli. Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu maksud dia adil. Kasut walaupun harga RM300, RM200, tapak kaki letak tempat dia. Kepiah walaupun harga RM10, RM20, atas kepala. Jangan letak kasut atas kepala, kepiah bawah tapak kaki. Orang tanya pasal apa ustaz letak kasut atas kepala, kepiah bawah tapak kaki. Dia kata pasal kasut mahal. Dah tak boleh, itu tak adil nama dia. Adilnya meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Tak ada tempatnya. Itu maksud adil. Kita letakkan kepiah walaupun harga RM20, RM30 atas kepala. Kasut walaupun harga RM200, RM300 tapak kaki. Itu maksud adil. Dan adil ni kita tidak melakukan zalim kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Kita tak boleh zalim pada orang lain. Dan juga tidak boleh zalim pada diri sendiri. Diri kita sama. Diri kita ada hak tau. Wali nafsika alaika haqqah. Wali ahlika alaika haqqah. Fa'ti kulladhi haqqin haqqah. Kata Nabi. Atas diri kamu ada hak. Atas ahli keluarga kamu ada hak. Naklah kamu berikan kepada orang yang berhak. Kita kena berikan. Diri kita ada hak. Sebab tu diri kita ni ada hak dia. Ada sahabat Nabi SAW jumpa baginda. Dia kata, dia tanya Rasulullah SAW, macam mana kamu beribadat? Aku ibadat tapi aku rehat. Oh, dia kata kami tak mau rehat. Kami nak strict, tak nak ibadat dah. Puasa, aku buka. Oh, kami puasa, kita tak mau buka. Kemudian, aku kahwin. Oh, kami tak mau kahwin, dia kata. Pasal apa? Kau tak apalah Nabi, dia kata. Kami ini tak Nabi. Payah nak dapat pahala, payah nak masuk syurga, masuk itulah. Nabi kata, tak. Kita atas diri kita ni ada hak. Hak kita, hak tidur. Bila sakit, kita kena berubat. Tak boleh letakkan diri kita wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu letakkan diri kamu itu dalam keadaan tempat yang binasa. Tak boleh kita mencampakkan diri kita tempat binasa. Bila sakit kita kena berubat, kita kena rehat, sebagainya. Dia dah hak dia. Begitu itu maknanya kita zalim diri kita. Sebab tu Islam dia tak benarkan kita untuk nak menyeksa orang. Bukan zakat seksa diri kita pun tak boleh. Kita ambil pisau, kita kelar badan kita. Tak boleh. Itu menyeksa diri kita. Lebih lagi pula kita kena berlaku adil kepada orang lain. Pada orang lain. Berlaku adil. Berlaku adil. Anak kita pun, kita tak boleh ada pilih kasih. Kita sayang anak bongsu. Kita, orang panggil apa, kita benci. Tak suka dengan anak sulung. Tak boleh. Anak sama. Sama juga macam orang yang berkahwin lebih. Sama juga begitu. Dia mesti berlaku keadilan. Dia tak boleh untuk dia nak ada lebih kurang. Tak boleh begitu. Ini adil. Kita jadi pemimpin pun sama. Kita mesti berlaku adil kepada orang. Oh, tak boleh. Kita kena beri kepada dia pasal dia tu adik-beradik kita. Oh, kita kena bagi kat dia padahal dia tak layak. Dia tak layak dapat. Merit dia tak layak dapat. Dia tak layak dapat. Mungkin dia minta tanah kat kita. Kita tahu dia ada tanah dah. Bagi lagi pasal dia adik-beradik kita tak boleh. Kita kena beri kepada orang yang berhak. Berhak begitu. Itu maksud adil. Kalau kita hendak orang yang Allah Ta'ala suka kepada kita, naklah kita berlaku adil. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran,
Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suka kepada orang-orang yang adil. Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang berlaku adil. Ini yang perlu kita nak perlu lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai seorang hakim, dia mesti juga berlaku adil. Adil. Sebab tu dalam soal waktu kita nak jatuh hukuman, hakim ni tuan-tuan, dia ketika waktu dia lapar sangat, dia tak boleh jadi, dia tak boleh untuk dia nak sitting, dia nak jadi hakim hukuman, takut dia bias. Ni hakim, ada hakim. Bukan senang. Dia hakim ni pula dia bergantung kepada kesaksian, bukan apa yang dia tahu. Dia kena tahu pada saksi, kukuh saksi tadi. Sebab tu saksi yang palsu ni antara saksi yang Allah Subhanahu wa taala murka, marah. Pasal dia beri saksi palsu yang menyebabkan mahkamah menghukum seorang itu akibat daripada saksi palsu tadi. Ini semua kita kena tengok bagaimana Islam memandang. Kalau kita hendak sebagai Allah Ta'ala sayang kepada kita, cinta kepada kita, maka antara bendanya ialah kita mesti menjadi orang yang berlaku adil ketika apa dalam keadaan suasana sekalipun. Jangan kerana dia itu kita tak setuju dengan dia, walaupun kerana dia itu bangsa lain, kerana dia itu agama lain, kita melakukan kezaliman. Tak boleh. Islam melarang benda-benda yang macam tu rupa. Walaupun dia beragama lain, walaupun dia bangsa lain, tak boleh untuk kita melakukan zalim. Kita hendak Allah Ta'ala sayang kepada kita, maka jadilah kita itu terdiri dari kalangan orang-orang yang adil di dalam perlakuan yang kita lakukan tadi. Dan yang ketiganya ialah kita sabar. Ini sifat sabar. Sabar ni ada dua, kata Imam Ghazali. Satu, sabar dalam keadaan kita taat kepada Allah. Yang kedua ialah sabar menahan daripada melakukan maksiat dengan Allah. Sabar ada dua. Tuan-tuan ingat senang nak bangun subuh ni. Bangun subuh. Payah. Kalau kita tak sabar, kita tak sembahyang. Tak bangun pagi. Kalau kita tak sabar. Lagi satu lagi, kita sabar daripada kita tak buat maksiat. Sabar. Kita sabar, kita tak buat maksiat. Kerana maksiat ni tarikan tu, attract. Maksiat ni. Sebab tu maksiat ni, kalau tak suruh pun orang buat. Maksiat ni. Kalau kita lah beri dua pilihan. Nak pergi ke tempat maksiat kan, nak pergi ke masjid. Kita pergi tempat maksiat. Kalau beri dua pilihan, kita tak pergi itu pasal berdosa, pasal kita tahu tak boleh pergi. Tapi kalau tak beri pilihan, misal kita kata anak-anak kita kan, anak pergilah, nak pergi mana pun, nak pergi tengok, nak masuk kelab malam kan, nak pergi masjid, dia pilih mana. Kita pun sama, kita akan pilih yang kelab malam, tempat-tempat yang maksiat sebagainya. Pasal benda maksiat ni memang benda attract, benda yang menarik sebenarnya. Menarik perhatian. Kita tak pergi, kita sabar, kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita taat, sabar atas ketaatan tadi. Sabar atas meninggalkan maksiat. Itu dimaksudkan sabar tadi. Kita sabar. Kita sabar itu nak dapat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita dengar, wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala itu suka kepada orang yang sabar. Suka kepada orang yang sabar. Kita buat satu perkara tadi ialah kerana kita nak lakukan tadi. Sebab Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang sabar. Nak buat benda baik kena sabar banyak. Kena buat benda baik. Nak buat benda baik pun ada orang marah kita. Orang larang kita, orang tak bagi, itu biasa, lumrah biasa. Kalau kita tak sabar, kita tak buat. Kita tak buat benda-benda macam ni. Kita nak ajak orang kepada kebaikan, nak ajak orang mari surau, nak ajak orang mari masjid,
Nak ajak orang buat benda-benda baik. Nak ajak orang meninggalkan benda jahat. Kena sabar banyak. Kalau tak sabar tak boleh. Tak sabar tak boleh. Dalam kita melakukan kerja-kerja dakwah pun sama, semua sifat Nabi tuan-tuan, semua sabar belakang. Semua sabar belakang. Baginda lagi dahsyat. Kan? Kita tengok tentangan yang ditentang itu bukan orang lain, ialah di kalangan bapa saudara dia. Bapa saudara dia. Kan? Abu Lahab, Abu Jahal, ni antara orang paling gembira ketika Nabi dilahirkan. Nabi dilahirkan, dia paling gembira Abu Lahab ni. Sampai dia membebaskan hamba dia, terlalu seronok sangat. Kerana baginda lahir waktu tu, kita tengok baginda dalam keadaan yatim piatu. Bukan yatim lah, bukan yatim piatu. Yatim. Yatim. Baginda ni. Ketika 2 bulan dalam perut mak dia, dalam perut ibunya, ibu baginda, meninggal. Ayah dia. Yatim. Yang dikata anak yatim ni ialah anak yang kematian bapa. Itu maksud yatim. Itu maksud yatim. Kalau kematian mak, dia tak sebut anak yatim. Yatim ni ialah orang yang kematian ayah sebelum balik. Itu maksud anak yatim. Ni kita kadang-kadang mati mak pun kita kata anak yatim juga. Sebab tu anak yatim, dia bukan tak termasuklah asnaf zakat. Tak masuk. Anak yatim. Sebab apa? Sebab anak yatim kadang-kadang ada yang kaya. Bapak dia tinggal pencen, bapak dia tinggal ladang sawit. Walaupun dia anak yatim. Kan? Dia tak masuk asnaf zakat. Cuma kalau kita beri kepada dia tu atas dia pelajar, tak apalah. Atas fisabilillah. Tapi dia tak termasuk dalam kategori gitu. Anak yatim ni. Anak yatim. Kadang-kadang orang silap faham. Orang kata tu anak yatim. Walaupun kematian ibu dia. Dia kematian ayah sebelum balik. Itu maksud anak yatim. Sebab tu dalam kitab menyebut kata, anak yatim ni, kita selalu usapkan kepala dia untuk melembutkan hati. Kalau anak yatim ni, kita ambil daripada belakang ke depan. Usap kepala. Kalau hak yang budak-budak yang ada bukan anak yatim, daripada depan ke belakang. Usap kepala tu. Habis usap kepala, pegang kepala dia. Nak gambarkan anak yatim ni. Dan anak yatim ni, sebab tu kita tengok besar orang jaga anak yatim. Sebab tu seorang ibu yang dia kematian suami, dijaga anak yatim, dijaga anak dia tak berkahwin, dia pelihara anak sampailah anak tu besar tu pahala dia besar. Pahala besar. Dan jaga anak yatim ni cukup, orang kata kena sabar banyak. Yatim ni. Sebab tu orang buka sekolah anak yatim tu, kena sabar banyak lah. Dia kadang-kadang ialah budak hilang, tak ada kasih sayang. Dia excited. Dia nak supaya orang attention kepada dia, peduli kepada dia kan. Kerana dia memberontak. Sebab tu seorang ibu yang dapat jaga anak dia ketika suami dia meninggal. Besar pahala dia. Bukan senang seorang ibu dapat didik anak baik. Kerana anak ni jangan takut dekat mak. Tak takut dekat mak anak ni. Mak garang macam mana pun anak tak takut tuan-tuan. Kalau ditakdirkan mak dia tu janggut ni melerek ke bumi. Anak takut tak? Anak tak takut. Anak tak takut. Ayah ni Allah Ta'ala bagi, memang anak-anak kita takut kita. Kau tak dia tengok anak-anak kita kan. Mak dia marah waktu maghrib, suruh mandi. Tak pernah mandi. Duk tengok cerita Doraemon tu lah. Kan? Kita balik rumah kat maghrib dia, dengar kereta kita, akak berebut nak masuk bilik air. Tadi mak dia dah bertempik dah. Dia tak kisah. Dia tak takut mak budak-budak ni. Kan? Kita ni pengalaman bersama. Sebab tu kita kasih dengan ibu lebih daripada ayah. Sebab tu Nabi pun 3 kali sebut umuk 3 kali. Lepas tu baru ayah. Kita akrab dengan ibu kita pasal apa? 9 bulan kita duduk dalam perut ibu kita.
dalam perut mak kita pergi Giant bawa kita, mak kita pergi Tesco bawa kita, mak kita pergi mall bawa kita, mak kita bawa kita 9 bulan. Orang perempuan sabar waktu bersalin tu, waktu mengandung. Tu bayang tengok, kita ada orang lelaki boleh bawa itu. Demikian bawa 3 kilo 9 bulan. Usul 3 bulan kata cukup pergi kedai bawa demikian buah atas tu kan. Ada dia tengok bayangan. Orang perempuan dia mengandung bawa kan anak. Sebab tu kita tengok anak-anak kita tu sayang, kita pun sayang. Tapi keluar tengok pilihan, akan pilih ibu daripada ayah. Tu lumrah biasa berlaku gitu. Kasihnya kita ke ibu kita kata bila jatuh barang. Ada orang sebut Allah Pak, ada. Kita sebut Allah Mak. Mak kan. Kita sayang pada mak. Mak lebih sayang. Kita sayang. Ini nak menggambarkan tentang bagaimana nak sebut begitu kan. Jadi sebab itulah Nabi SAW waktu dilahirkan dalam keadaan yatim, tak ada ayah kan. Lahap sayang kat dia, cinta dengan dia. Tapi ketika baginda membawa ajaran Islam, baginda membawa menerima berita Islam, dialah yang paling lantang untuk nak lawan Nabi. Sehingga Allah Ta'ala sebut tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka tangan binasa tangan Lahab. Pasal dia kata Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, baginda dia kisah Nabi apabila nak berdakwah, nak ajak orang, kadang-kadang dia buat kenduri, sembelih kambing, sembelih bagaimana. Sebelum tu nak makan bagiannya, baginda bagi tazkirah, peringatan, inni Rasulullah, aku Rasul, nak ajak kamu kepada sembah Allah, tinggalkan buatan-buatan syirik sebagainya. Waktu tu Abu Lahab marah ketika tu batai berimpun, dia kata tabbal laka ya Muhammad, celaka engkau, ajama'tana haza, celaka engkau, inikah tujuan kamu himpunkan kami hari ini, nak ajak kami tinggalkan agama tok nenek kami, nak menganut agama baru. Kemudian turun ayat nak kata, Nabi sabar tuan-tuan kan. Sabar dalam kerja-kerja dakwah, kerja-kerja agama ni memang kita kena sabar banyak. Bukan senang. Kita nak membina orang, nak merubah orang, bukan senang. Satu benda yang perlu kita sabar. Kena sabar. Itu sifat sabar yang perlu ada. Kalau kita nak ada Allah Ta'ala sayang pada kita, cintakan kepada kita, maka antara bendanya ialah kita mesti ada ciri kesabaran. Itu perlu ada. Kita perlu ada sabar dalam diri kita. Kalau kita sabar, insya-Allah kita adalah merupakan orang yang mampu boleh untuk nak menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di kalangan para sahabat dulu, sabrun al-yasir, sabarlah keluarga Yasir ketika diseksa, ketika waktu awal dahulu. Masya-Allah, yang mendapat keadaan yang begitu rupa. Jadi kita sebab itu kita menjadi orang yang bersifat sabar. Kita sabar ini taklah sedahsyat sebagaimana apa yang dialami oleh para sahabat jil awal, generasi awal dahulu. Kita hanyalah sabar kita pada hari ini, sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar pada hari ini untuk meninggalkan benda maksiat, benda hak Tuhan tak suka saja. Sabar gitu saja yang boleh kita lakukan. Ada sifat macam ni, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalangan orang yang mendapat perhatian ataupun menjadi kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena menjadi orang yang sabar di dalam apa yang kita lakukan di atas dunia pada hari ini. Sabar. Macam Nabi Allah Nuh lah. Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh ni tuan-tuan, isteri dia tak ikut. Tak ikut. Tak ikut. Isteri tak ikut. Kalau isteri tak ikut ni fail lah. Kalau kita pun kadang-kadang ada juga, kadang-kadang ustaz-ustaz dia boleh didik orang lain, tapi dia tak boleh didik isteri dia. Isteri dia tak boleh didik. Itu makna gagal. Kadang-kadang dia buat dah. Dia dah asuh dah, tapi dah isteri tak mau ikut, nak buat macam mana? Jangan pula kita pula isteri tak mau ikut kita, kita takut kat bini. Pasal apa kau takut kat bini ke? Bukan aku takut kat bini, bini tak takut kat aku. Samalah tu kan. Tak boleh gitu kan. Boleh. Jadi artinya ialah apa, kita kena suruh, kita kena ajak, baik. Melainkan dah kita buat macam tu kita serah pada Allah lah. Macam Nabi Allah Nuh alaihi salam.
Anak dia tak nak ikut, isteri dia tak nak ikut. Tapi baginda berdoa. Da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara, kata Allah. Aku Nabi Nuh kata aku doa siang malam. Tapi tak bertambah. Malam mereka cabut lari daripada aku. Cabut lari. Apa? Itu Nabi. Nabi tuan-tuan, Nabi isteri dia tak ikut. Isteri tak ikut. Tapi baginda Nuh alaihissalam dia berdakwah, dia ajak tapi tak mau ikut, dia buat macam mana? Ada seorang lagi perempuan yang suami dia mengaku Tuhan, Firaun. Firaun mengaku Tuhan, tuan-tuan. Tak ada lah manusia paling jahat di dunia ni, Firaun lah. Sebab tu Firaun boleh jumpa dengan iblis. Kan? Firaun kata kat iblis, engkau ni teruk iblis. Kan? Iblis kata apa? Yalah, engkau duduk elok-elok dalam syurga. Engkau kena halau dari syurga. Kan? Dah halau dari syurga. Kan? Dia elok-elok dah. Iblis kata, memanglah aku halau dari syurga. Aku dihalau syurga. Tapi aku ni Firaun. Jahat-jahat aku pun aku tak mengaku Tuhan. Kan? Cuma akunya tak nak orang panggil sujud dekat Adam je. Tu je. Aba wastakbara. Aku ni tak nak sujud saja. Apabila Allah Ta'ala suruh aku sujud dengan Adam. Pasal Allah Ta'ala je aku sombong aku je. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Jadi dia daripada tanah, aku daripada api. Tiba-tiba nak suruh aku sujud, aku tak mau. Tapi aku tetap mengatakan itu Tuhan aku. Aku tak nak dengan Adamnya, tapi aku tak mengaku Tuhan. Engkau ni Firaun. Engkau mengaku kau Tuhan tu. Kan? Dia kata ana rabbukumul a'la. Aku lebih Tuhan yang tinggi. Sebab tu kalau orang kata engkau jahat macam iblis, boleh tahan. Nombor 2. Kalau engkau jahat macam Firaun tu berat. Pasal Firaun ni manusia yang paling jahat. Pasal dia mengaku Tuhan, tuan-tuan. Iblis kau apa dia kata? Dia hanyalah dia tak nak sujud je tapi tetap mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan dia. Jadi isteri kepada Firaun, Asyah, beriman. Isteri kepada Nabi Nuh tak beriman. Jadi sebab itu kita katakan bukan tugas Nabi ni nyampaikan pada orang. Beritahu Islam pada orang. Kita pun sama. Dalam kita bertugas ni, kadang-kadang kita menyampaikan, ada orang boleh terima, ada orang yang tak boleh terima, ada orang yang suka, kadang-kadang ada orang tak suka, terpulanglah. Tugas kita sebagai ustaz, menyampaikan. Tugas kepada tu imam, menyampaikan. Ajak orang, beritahu kepada orang, terang. Kan? Kalau tak mau terima, itu bukan tugas kita. Kan? Saya paling masalah sekali apabila orang panggil kita ceramah, panggil kita kuliah. Masalah. Bukan masalah apa, masalah. Kalau kita tak pergi, dosa. Bersalah. Bersalah. Saya bukanlah banyak ilmu, tak ada ilmu, tak ada. Ilmu tak banyak. Tapi ada harapan orang nak bagi, kita kena bagi. Kan? Besok Allah Ta'ala tuntut. Kami ni suruh awak cerita agama, kau tak mau cerita. Engkau mengaji agama, walaupun kau tak kata alim macam mana pun, kau tak menyampaikan. Engkau tak beritahu agama ke orang. Itu masalah. Kalau orang panggil, kalau orang tak panggil tak apa. Tak panggil kau hujur. Bila panggil, kita kena pergi. Kita kena sampaikan. Sebab apa kita akan dituntut. Besok kalau masyarakat itu tak tahu agama sebab kita yang tak nak sampai, dia tuntut. Jadi pada kita pula sampai kepada orang, orang tak nak terima, itu soal lain lah. Itu bukan tugas kita. Wa ma alaina illal balaghul mubin, kata Nabi pun. Nabi pun nyampaikan lah, terangan. Ada orang tak mau terima, nak buat macam mana? Kita tak boleh paksa orang. Macam pepatah Arab sebut, dia kata, kamu boleh paksa kuda pergi tempat minum air, tapi kamu tak boleh paksa kuda minum air. Kamu boleh bawa kuda ke kolah tu, tapi kamu tak boleh paksa dia minum. Kita pun sama tak boleh paksa orang untuk nak menerima. Tapi tanggungjawab kita kena sampaikan, beritahu.
Ketika kita sampaikan itu, ada yang diterima, ada yang terima, ada tak, ya sabarlah. Sabar. Kalau tak mau terima, tak apa, insya-Allah ada orang yang terima. Bukan semua orang yang tak terima. Takkan tak 10 orang di kalangan kita sampai 2-3 orang tak boleh terima. Mungkin 7 terima, 3 terima, okey lah tu. Okey. Nabi Nuh AS, dia berdakwah 950 tahun. Hak mengikut dia, riwayat kata sampai 80 tahun. Maknanya 10 setahun Nabi Nuh berdakwah dapat seorang. Seorang kan? Beritahu. Jadi kita kena sabar. Jadi benar-benar betullah kalau kita nak menjadi orang yang dikasihi oleh Allah SWT, kita mesti ada sifat sabar. Dan yang keempatnya ialah kamu bertawakal. Sifat bertawakal, iaitu kita menyerahkan apa yang telah pun kita lakukan kepada Allah. Tawakal ni kita lakukan setelah kita berusaha. Tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam, bersungguh-sungguh buat kerja sungguh-sungguh, serah kepada Allah. Serah kepada Allah. Itu pernah berlaku zaman Nabi SAW. Ada seorang tu, dia mari jumpa Nabi, unta dia tak tambat. Nabi kata, unta awak mana? Dia kata, aku lepas tu. Dia tak tambat, Allah Ta'ala ada. Tak betul. Kita kena tambat dulu. Nak hilang juga itu ada hikmah dia. Macam motor kita. Kita tak boleh. Kita kata, naik sembahyang tu tak nak kunci letak situ. Tak boleh ke tu? Kan? Tak boleh. Pasal apa? Kunci awak macam tak apa, Ustaz, saya tawakal mari masjid, akan Tuhan tak jaga. Buatlah gitu. Tak boleh. Islam suruh kita usaha dulu. Kemudian baru kita tawakal. Ni Islam aja. Islam bukan agama pasif. Bukan agama yang disuruh kita jumut. Dia kena buat dulu. Kemudian kita serah kepada Allah Ta'ala. Kalau nak berlaku juga itu atas pengetahuan Allah Ta'ala. Kita dah buat ikhtiar dah. Kita ikhtiar sebaik mungkin. Rumah kita kunci mari tadi, kan? Kita lock sebagainya itu. Ikhtiar kita. Nak berlaku juga itu ada hikmah yang tersurat dan tersirat. Tak boleh kita nak serahkan segala urusan kita ni tanpa kita usaha. Tak boleh. Sebab tu orang beriman ni untung pada dia. Orang beriman. Pertama kita usaha. Macam kita duduk, pergi ke laut ataupun pergi bercucuk tanam. Lepas kita usaha tadi, kita tanam elok-elok, bubuh baja elok-elok, bubuh racun jaga elok-elok. Kemudian, serah kepada Allah Ta'ala. Bagi orang yang tak beriman, dia satu ya. Dia sungguh-sungguh. Bubuh racun elok-elok, letak baja elok-elok. Dia tak ada serah ke Tuhan. Kita buat kerja betul-betul, kemudian serah Allah Ta'ala. Ini beza kita dengan orang yang beriman dan orang yang tak beriman. Dan inilah menyebabkan Allah Ta'ala sayang pada kita. Bagi orang-orang yang dia menyerahkan urusan itu kepada Allah. Terserah urusan dengan Allah Ta'ala. Baru kita akan dapat menjadi orang-orang yang akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka. Ini Allah Ta'ala ni dia bukan macam makhluk kan. Makhluk kita tak suka juga. Kalau semua urusan orang nak beban kepada kita semua. Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala suka kepada hamba-Nya yang menyerahkan urusan itu kepada dia. Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka. Sama macam doa dia. Allah Ta'ala marah kalau kita tak berdoa kat dia. Tak berdoa kat dia. Doa kan. Ringkas-ringkas kita sibuk-sibuk kita berdoa dengan Allah Ta'ala pun. Kurang-kurangnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu mungkin kita sibuk banyak urusan ni. Kita berdoa macam tu okey dah tu. Jangan terlalu sibuk sangat. Ya Allah Tuhanku, minta macam biasalah tu. Tu nampak dah. Itu macam copy and paste ya kan. Malah boleh gitu kan. Tu nampak sangat awak sibuk sangat betul tu kan. Mintalah doa sikit dengan Tuhan. Allah Ta'ala marah. Marah kalau kita tak minta kepada dia. Kalau kita pula makhluk pula marah kalau orang minta kerap kat kita. Orang minta selalu kat kita kan. Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka urusan kita ni serah kepada dia. Dah kamu buat, dah kamu usaha, kamu serah kepada aku. Allah Ta'ala suka dan sayang apabila kita bertindak sedemikian
rupa tadi. Dan yang kelimanya ialah Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang terdiri dari kalangan manusia yang menyucikan diri dia. Menjadi orang yang suci, orang yang bersih. Allah Taala suka. Allah Taala sebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Taala suka kepada orang yang bertaubat dan suka kepada orang yang menyucikan diri kita. Waktu kita sembahyang tadi, kita kena suci dua. Satu suci jasad, satu suci rohani kita. Jasad kita apa dia? Kita kena ambil uduk. Itu hadas kecil. Kita kena bersihkan diri kita daripada najis. Itu jasad kita. Dari segi rohani dia, bersih kita daripada riak, daripada takbur. Itu maksud bersih. Allah Ta'ala suka orang yang bersih. Orang bersih. Allah Ta'ala suka. Sebab tu kita hendak kebersihan ini adalah merupakan amalan yang menjadi amalan orang-orang yang beriman. Yang beriman, kita nak masjid kita, masjid yang bersih. Masjid kita, masjid bersih. Tandas kita, tandas yang bersih. Ini orang tengok. Ini yang perkara yang asas kita dapat lihat. Kalau kita pergi ke satu rumah, kalau kita dapat lihat kalau tandas itu kotor, itu menggambarkan itulah dia suasana sikap yang ada kepada dia. Kalau kita pergi pejabat, kotor, itulah sifat dia. Masjid sama. Pun sama. Kita mesti ada kebersihan. Itu perlu ada. Perkara-perkara ni kita dapat tengok yang berlaku dalam masyarakat di barat, kita katakan. Bersih dia punya tandas dia. Jangan kalau kita pergi pula negara-negara yang orang-orang Islam pula kotor dari segi tandas. Itu tak betul. Sedangkan itu akhlak Islam. Akhlak Islam, akhlak yang Nabi suka, yang Allah Subhanahu Wa Taala suka dengan benda yang macam tu. Kebersihan ini penting. Penting kita dalam soal kebersihan diri kita penting. Soal kita bagaimana dalam Islam, dia suruh kita gosok gigi, dia suruh kita mandi, dia suruh kita berpakaian-pakaian yang bersih, itu wangian, itu semuanya adalah merupakan perkara yang ada di dalam ajaran Islam yang mengajar kita. Kita menjadi manusia yang seperti begitu. Kalau kita ada sifat macam tu, ini di antara Allah Subhanahu Wa Taala suka dan sayang kepada orang yang menyuci, orang yang bersih di segi sudut kita tadi. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa itulah yang saya dapat sampaikan pada pagi ini kepada tuan-tuan semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bukan untuk manfaat tuan-tuan, juga untuk diri saya. Saya suka menyampaikan ilmu ni, ilmu yang dapat untuk nak memberikan peringatan kepada diri saya. Kerana saya juga manusia. Bukanlah saya terbaik di kalangan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan lebih bertakwa daripada saya. Mungkin tuan-tuan lebih soleh daripada saya. Mungkin tuan-tuan lebih baik daripada saya. Mungkin tuan-tuan. Tuan-tuan lebih baik. Cuma hari ini tuan-tuan amanah kepada saya untuk saya menyampaikan. Sebab tak apa yang saya sampaikan tadi, untuk juga menjadi amalan kepada saya, untuk saya praktikkan sebagai insan hamba manusia yang sama-sama kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita nak menuju kepada akhirat nanti. Itulah tempat perakhiran kehidupan kita nanti, kita nak sampai ke situ. Kita mendoakan supaya bukan saja pada pagi ini kita berada di masjid sini, insya-Allah di akhirat nanti juga kita bersama di dalam syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bil-Qur'anil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilana siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa.